Soal okay. Kita just tengok je. Kan bahagian C kan. Bahagian C. Saya lupa nak share link. Saya ada share link dekat, ada dua link dah. Satu Jamboard punya link. Satu lagi Google Drive tu. Korang boleh buka Google Drive tu, ada macam, ada bahan-bahan yang saya pakai untuk kelas panjang cuti. Dekat chat tu. Ni yang saya tunjuk ni. Okay. Ada ini adalah link Google Drive yang menyimpan segala bahan yang saya gunakan. Termasuklah Jamboard ni, apa semua ni, semua saya share dalam tu. Dia boleh buka. Soalan yang saya nak guna ni pun ada dalam tu juga. Soalan-soalan eksperimen. Saya kumpulkan semua beberapa set soalan eksperimen. Semua soalan 11 je. Okay. Okay. So bahagian C kita ada soalan 11. Next ada dalam 12, 13. Masalahnya soalan 11 ni eksperimen. Okay, eksperimen ni masalahnya apa dia? Masalah dia mungkin korang tak tahu apa yang korang kena buat kan. Maksudnya bila dapat situasi tu, dia dapat situasi yang dia bagi. Dia first kan, dia akan bagi situasi. Okay, dia akan bagi situasi. The next question tu baru kita suruh kita plankan eksperimen. Okay, dia akan bagi situasi contoh. Contohnya trial tu dia bagi situasi apa? Azman menggunakan peluntur dinamo X dan dinamo Y kan. Satu dinamo tu kepekatannya tinggi, satu lagi kepekatannya rendah. Betul tak? Okay. So dari situ kita tahulah yang dia nak cerita pasal kadar tindak balas. Faktornya apa? Faktornya kepekatan. Kau janganlah buat eksperimen tu berdasarkan situasi tu. Kau jangan buat eksperimen pergi cuci baju tu. Jangan pergi cuci baju tu. Eksperimen tu berdasarkan tajuk dia. Bila tajuk dia kadar tindak balas, kita contoh tajuknya kadar tindak balas. Faktornya kepekatan. Kan kita ada 5 faktor kan. So bila faktornya kepekatan, lagi tu bonusnya sebab saya dah cover kan itu. Untuk kelas-kelas ahli saya dah cover dah. Dia akan masuk eksperimen kadar tindak balas, kepekatan. Kelas lain saya tak pasti lah. Okay. Kepekatan. Bila kepekatan, kau jangan pergi buat eksperimen tu. Jangan buat eksperimen tu cuci baju. Jangan cuci baju. Tahulah punya situasi tu cuci baju. Okay. So jangan cuci. Jangan pergi cuci baju. Tak nak. Okay. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat eksperimen berdasarkan faktor yang dia bagi. Ada yang kita belajar. Okay. So kita kena buat eksperimen berdasarkan faktor yang bagi. So eksperimen kadar tindak balas. Perkataan apa dia yang ada kertas tanda X tu. Okay, kertas tanda X. Okay, lagi satu banyak yang buat tu tak. Dia kata kertas tanda X ni kita kena masukkan dalam kelalangkun tu. Masalah korang. Okay. Bukan nak masuk dalam kelalangkun. Saya cuba lukis lah walaupun buruk. Kelalangkun. X tu di bawah. Di bawah kelalangkun tu. Kertas X tu. Di bawah. Okay. So bila kita masuk neutron tiosulfat dengan kepekatan yang tinggi dulu, dan bila kita dah masuk natrium tiosulfat dulu, masuk tiosulfat dulu, baru kita tambahkan dengan asid hidroklorik. Okey, bila dah tambah asid hidroklorik, okey, nanti akan ada perubahan dalam larutan kita ni supaya tanda S tu akan hilang. Okey, akan kelihatan. Okey, itulah masanya. Okey, masa yang kita kena ambil.
Bukannya kita gulung-gulungkan kertas X ni, kita masuk dalam cecair ni. Kalau kita masukkan kertas dalam cecair tu, memang cair lah ceritanya. Okay, kertas kau masukkan dalam air kan, memang koyak lah kertas tu. Okay. So, jangan buat eksperimen mengikut situasi yang bagi. Situasi tu hanya sebagai contoh untuk kita tahu eksperimen ni berdasarkan. Okay. Okay, sebenarnya biasanya dia akan tanya tujuan, hipotesis. Ni semua ni kita dah patutnya tahu lah. Hipotesis dan penyataan masalah. Ni yang first, awal-awal dah aku tanya ni. Tiga benda ni. Tujuan, hipotesis, penyataan masalah. Okay, soalan 13 ni dengan 12 ni saya malah nak banyak bunyi sangat lah, sebab ni sebenarnya memang 100% fakta yang kita baca, 100% fakta. You baca, you dapat. Okay. So, biasanya kalau soalan 4 markah, kita kena bagi 2 point. Tak perlu tulis panjang-panjang. Yang saya heran tu, banyak yang tulis macam karangan. Susah nak menandanya. Karangan. Tulis 2 point, 2 penjelasan. Okay, 1 point, 1 penjelasan lah. Lepas kau bagi 1 point tu, kau bagi 1 penjelasan. Bagi lagi 1 point, bagi lagi 1 penjelasan. Itu kalau soalan 4 markah. Okay, soalan 12-13 ni total markahnya 12 markah. Yang ni 10 markah. Okay, 10 markah. Okay. Baik. Okay. Baik, saya nak senaraikan pula. Saya padam dulu. Okay, saya padam. Senaraikan bab-bab apa je yang ada eksperimen. Sebabnya bukan semua bab. Okay, kau tak perlulah nak baca semua bab eksperimen mana. Sebabnya bab, ada certain bab je yang ada eksperimen. So, tak perlulah nak study semua. Okay. So, saya dah ada list kan bab yang ada eksperimen. Okay, first tingkatan 4 dulu. Kita pergi tingkatan 4. Sini tingkatan 5. Sini. Okay, bab yang ada eksperimen sebenarnya. Jangan nak study ke benda lebih. Study biasa-biasa je. Yang penting skor. Jangan lupakan juga kertas 1 tu. Kalau boleh repair sikit kertas 1, at least dapat 25 ke atas, untuk membantu kita punya kertas 2. So, tingkatan 4, bab apa yang ada sebenarnya? First, kita ada bab 3. Bab 3 nadi. Bab 3 nadi. Kira keadaan intan nadi. Ini selalu sangat masuk. Selalu masuk jangan cakap akan masuk. Selalu masuk. Okay, nadi ada 3 pula faktor dia. Satu, kita boleh uji daripada faktor umur. Satu lagi faktor aktiviti fizikal. Aktiviti lagi ada faktor jantina. Okay, ada 3 eksperimen lah. Dia tak akan tanya semua. Okay. Soalan 11 tu dia akan suruh kita rancang kalau nadi antara 3 ni. Okay, berikut situasi. Contoh dia bagi situasi lepas tu umur. Jadi kita rancang satu eksperimen berdasarkan situasi tu. Tapi jangan ikut sebiji-sebiji yang ada dalam situasi yang dibagi. Kita just ambil situasi tu as tajuk itu. Okay, sebagai tajuk kita rancang eksperimen tu. So, eksperimen kalau melibatkan umur, mestilah ada seorang yang berusia dan seorang lagi orang muda. Kalau kat sekolah, selalunya kita akan gunakan bacaan nadi murid dengan bacaan nadi guru ataupun pembantu makmal. Kemudian, aktiviti. Biasanya, satu aktiviti lah, satu aktiviti biasa, jalan kaki ke. Jantina, lelaki perempuan lah. Tak ada lagi jantina tambahan kan. Ada 2 jantina. Rapid pula. Ada sajat ke, ada apa ke. Okay. Dan seterusnya, bab 6 pun ada eksperimen. Bab 6 ni sokongan. Sokongan ni eksperimen tulang sama ada berongga ataupun tidak kan, berongga atau tidak. Ni korang pun dah buat PK ni. Okay. Bab 6 ada satu saja, iaitu eksperimen tulang berongga dan tulang padat. Okay. Yang kita buat gulungan kertas dan satu berongga, satu padat untuk kita buat kaki meja. Betul tak?
Okay. Biasanya tulang rongga lagi kuat. Lagi kuat daripada tulang padat. So kita kena tahu outcome eksperimen tu. Seterusnya bab 9. Kimia industri. Kita ada kimia industri. Kita ada eksperimen alloy. Alloy. Pun kita buat peka juga, walaupun kita tak buat eksperimen je, kita adalah salin kan, kita buat dalam laporannya tu. Okay. Pun buat peka juga, iaitu dia antara paku keluli dan paku besi. Tahu tak macam mana nak jalani eksperimen alloy ni? Ada yang tahu tak? Macam mana nak jalani eksperimen alloy? Tak tahu itu. Kau salin je lah. Okey lah tu, betul lah. Ya, kita pun suruh salin je, kita tak tahu buat. Okey. So, senang. Ni paling senang kalau eksperimen alloy ni. Yang paling senang ni nadi. Rasanya tiga-tiga ni senang lagi lah. Susah tu kalori makanan tu. Kalori makanan tu kalau korang dapat, agak-agak menyusahkan lah. Okay, untuk tiga-tiga ni. Contoh kan, kalau alloy, satu tu kita rendam dengan okey, dua-dua ni ada air. Satu tu paku keluli, satu lagi paku besi. Yang ni keluli, ni besi. Tinggalkan selama beberapa hari, tengoklah ada tak lapisan perak. Okey. Logiknya besi ni akan adanya lapisan perak lah, sebab dia akan berkarat. Ya, sebab besi adalah logam tulen. Itu je. Ayat yang korang buat prosedur tu tak perlu ayat sebiji macam dalam buku teks. Asalkan ayat tu boleh difahami dan betul lah. Okay. Tak perlu nak ditukarkan kepada ayat pasif ke, ayat aktif ke. Contohnya, masukkan ataupun sediakan. Semua-semua macam tu je. Okay. Masukkan paku keluli dan paku besi ke dalam tabung uji. Macam tu. Perhatikan keputusan. Macam tu je. Okay. Sebenarnya yang keempat kita sebenarnya keempat kita ada bab 10. Eksperimen merendam apple. Eksperimen rendam apple. Dia rendam apple dengan dia rendam apple dengan asid. Okey, dia buat cuka lah, cuka. Okey, satu tu dia takkan ada color perang, satu lagi akan ada color perang. Okey, yang kita rendam dengan asid tu, apple tu akan tahan lama. Okey, kemudian last kali untuk bab 11 kita ada eksperimen initial. Bab 11 kita ada eksperimen jisim dan initial. Okey, di mana kita kena hayunkan plastisin. Kita akan tengoklah macam mana plastisin. Ataupun ada lagi satu tu, mungkin dia boleh bagi laju, eksperimen laju. Capital detik. Okay. Kita 5. Tak banyak pun kan. Sebab dalam 12 bab hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Hanya ada 5 per 12 bab je. Kata-kata. Masih ada eksperimen. Bab 35 pula ada 10 bab tu silap. 10 bab. So bab yang ada adalah bab 1. Bab 1 jeruk. Oh sorry, ni rendam apple dengan limau, jus limau. Bahan antioksidan. Jeruk ni yang rendam dengan asid. Okey. Bab 2 kita ada kalori makanan. Menghitung kalori makanan. Kita kena bakar kacang tanah, bakar roti, dan kita kena kira dia punya perubahan suhu air. Ni payah sikit.
Ni susah sikit. Kalau keluar tu, doa je lah. Bab 4, 1, 2, 4 kita ada kadar tindak balas. KTB. Di mana kita ada 5 faktor. Suhu, makin, kepekatan, dah keluar trial kepekatan itu. Suhu, makin, kepekatan, saiz bahan. Kata apa? Ada yang ingat? Suhu, makin, kepekatan, saiz bahan. Dan nantilah tunggu saya ingat. Saya tak ingat apa dia. Okay. Siapa yang ingat beritahu. Jadi kita ada bab 5. Bab 5 kita ada eksperimen yeast. Tunggu yang sebut penaik. Okay. Dan last kali bab 6. Sel kimia. Ini pun kalau keluar agak menyusahkan juga. Okay. Kita kena, yang saya tanda merah ni menyusahkan. Ni. Dan juga ni. Kita detik ni. Tiga ni saya tandakan merah. Memang menyusahkan. Yes, tekanan Ahmad Amsyar. Tekanan betul. Hopefully tak keluar tekanan lah. Tekanan ni agak susah sikit. Okay. Tekanan. Okay. Dan nak beritahu malam ni, untuk siapa yang ada member nak masuk malam ni, saya rasa malam ni saya tak dapat nak buat kelas lah. Sebab ada hal sikit, dua sikit. Okay, so saya record benda ni. Saya akan post kat YouTube ke apa ke. Nanti saya bagi link. Okay, so ni lah bab-bab yang ada eksperimen. So kalau bab yang kata 5 pun 5 kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. So total ada 10 bab yang ada eksperimen. Jadi kebarangkaliannya keluar 1/10 kan. 1/10. Ini 1/10 bab akan keluar pada soalan yang ke-11. Okey, soalan ke-12, 13 ni biasa status termasuk fakta saja. Biasanya selalu keluar soalan yang nuklear tu. Okay. Tapi dia boleh pilih kan. So pilihlah mana yang kita pandai. Pilih mana yang kita pandai. Kalau keluar soalan bab 4 pun mungkin juga. Bab 4, kata 4. Teknologi hijau tu pun senang. Teknologi hijau tu senang sebenarnya skor. Just kena baca je. Okay, so kita cuba tengok soalan dulu. Soalan eksperimen sebelum kita sambung ni. Yakin ni. Set dulu ni. Okay, tengok soalan eksperimen. Okay. Ni bab. Okay, kalau tengok ni. Okay. Tengok ni. Saya highlightkan ni. Ya Allah. Kenapa mat? Highlight semua tu boleh. Tak apalah. Highlight semua lah. Okay. Okay, so tengok ni. Kalau tengok jadual. Ni siap bagus lah. Dia bagi jadual dah. Okay. Okay. So kita tahu ni adalah PM. Ni adalah PB. Okay. So kalau tengok pun dia dah bagi jadual ni. Okay. Kita pernah tahu dah. Denyutan nadi. So mestilah bab nadi. Kemudian kita ingat balik. Nadi ada 3 faktor. Jantina. Umur. Aktiviti. Fizikal. Jantina, umur, aktiviti fizikal. Dekat sini dia punya ni umur. So kita padam yang lain tu, kita fokuskan satu saja. Dina tak nak, kita fokuskan umur tadi. Bila umur, hipotesis ni apa dia? Bila berkaitan dengan umur. Apa dia hipotesis? Untuk eksperimen nadi
Kadar inti nadi dengan umur. Betul. Ha. Apakah hipotesis ni? Macam mana hipotesis? Okey. Macam mana? Okey, salah. Yelah. Saya cuba bagi satu. First, kita ada semakin. Kita boleh gunakan semakin. Semakin apa semakin kan? Okey, kemudian kita boleh jika maka. Tapi jika maka ni jarang digunakan dalam eksperimen. So, kita hold dulu dia. Tak nak. Kemudian kita ada nyatakan kita ada nyatakan fakta yang betul. Contohnya kalau dari jantina tadi, contohnya kita nyatakan fakta tu kan. Jantina contohnya hipotesis akan jadi kadar denyutan nadi. Okey, kalau untuk jantina tadi, kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi lelaki. Sebab dia tak guna semakin tau. Dia tak guna semakin perempuan semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey. So ada certain hipotesis tak boleh digunakan semakin. Jadi kita kena nyatakan satu fakta itu. Okey. So secara teori kita tahu kalau jantina perempuan punya kadar denyutan nadi akan lagi tinggi daripada lelaki. Tapi sekarang ni kita pasal umur. Kita pasal umur tu apa? Orang tua lebih tinggi. Kadar nadi orang tua lebih tinggi daripada kadar nadi orang muda. Semakin. Kalau untuk umur kita boleh gunakan semakin apa? Semakin meningkat. Semakin meningkat umur semakin meningkat umur semakin tinggi ke semakin rendah? Semakin rendah kadar denyutan nadi. Semakin tinggi umur semakin rendah kadar denyutan nadi. Ini pun sebenarnya fakta juga. Sebenarnya kita guna semakin. Betul lah ni. Bila makin tua makin semakin rendah itu kadar denyutan nadi sebenarnya. Okey. Itu dah dapat hipotesis. Tapi soalan ni dia tak tanya pasal tujuan dan juga penyataan masalah. Kalau ada soalan penyataan masalah, macam mana nak jawab? Untuk bab nadi ni, penyataan masalah. Sentiasa gunakan adakah. Adakah kita boleh tulis adakah umur mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jangan lupa tanda soal. Apa yang wajib adalah ni. Yang wajib adalah inilah. Yang wajib mesti ada adalah adakah ni dan juga tanda soal. Ni mesti kena ada untuk penyataan masalah. Adakah umur mempengaruhi kadar denyutan nadi?
Ataupun adakah orang yang berusia mempunyai kadar darah lebih tinggi daripada orang yang muda? Okay, itu contoh. Kemudian tujuan untuk mengkaji kesan umur terhadap kadar denyutan nadi. Jadi kesan umur terhadap kadar denyutan nadi. Itu pun dah memadai dah untuk tujuan. Ini tak perlu nak ikut dalam konteks tu betul-betul. Okey. Asalkan ada dia punya kaitannya okey lah. Okey, pemulia buah. Ni lagi dah siap tu dah bagi dah. Okey. Pemulia buah kalau boleh untuk jawab soalan jangan kita labelkan sebagai PM, PB, P dimalarkan ke apa ke. Kalau dekat jawapan mesti tulis penuh. Pemulia ubah dimanipulasi. Apa dia? Pemulia ubah bergerak balas. Apa dia? P pemulia ubah dimalarkan apa dia? Kalau tengok ni, 3 markah. 3 markah maksudnya kena bagi 3 lah. 3-3 ni kena bagi. Tengok. Sentiasa tengok pada markah. Okay? Tengok pada markah tu. Kalau markahnya sama juga macam soalan-soalan bahagian A ke, bahagian B ke, bahagian C ke. Soalannya 2 markah, maksud dia nak 2 point. Soalan 1 markah, dia nak 1 point je. Masalahnya terkena setengah murid ni dia terbalik. Soalan 1 markah punya berjela dia jawab. Kan, dia bagi sampai 2-3 point. Ni soalan 1 markah, soalan 2 markah dia bagi 1 point pula. Kan? Rugi kat situ. Okay. Itu masalah sikit Okay. So PM kita dah ada. Ni umur kita dah ada umur. PB kadar denyutan dah. PD pula. Dimalarkan dia. Dimalarkan. Apa yang dimalarkan kat sini? Ada yang tahu tak? Tengok chat sekejap. Chat box. Okay. Apa yang dimalarkan? Kita tengok siapa yang apa orang yang ada. Oh, ramai juga. Okay. Siraj. Ya, cikgu. Apa yang dimalarkan Siraj? Jenis aktiviti. Okay, saya jawab jenis aktiviti. Selain jenis aktiviti, Siraj apa dia? Satu lagi. Tak tahu dah. Okay, first jenis aktiviti. Sebab maksudnya aktiviti yang sama lah. Okay, aktiviti sama. Itu apa dia? Tengok balik faktor ni. Yang kita gunakan faktor umur. Yang kita tak gunakan ni lah. 1, 2. So, satu lagi janti. Itu je. Bagi satu je lah. Sama ada jenis aktiviti fizikal ataupun jantina. Okay. Bagi dua-dua. Bagi satu cukup. Okay. Radas. Satu markah je radasnya. Maksudnya radasnya sangat-sangat sikit. Apa radasnya? Satu je radas je. Boleh. Jam randi. Itu saja. Yelah nak kira masa kan. Sebab kita kena ambil kadar denyutan nadi ni dalam 1 minit. So jam randi. Dapat lagi markah. Prosedur dan kaedah. Prosedur tak muat lah saya nak tulis ni. Okay. So saya janji tulis kecil lah point saja. Okay. Tak adalah saya nak tulis jawapan yang betul. Okay. Prosedur. Okay. Mestilah kena ada. First kita ambil bacaan kadar denyutan nadi yang individu pertama kan. Individu pertama. Okey. Kemudian kita gantikan orang tu. Gantikan dengan orang yang lebih berusia. Kan? Ni saya tak tulis lah yang kena sediakan jarandi semua tu. Tu saya tak tulis lah. Saya cuma bagi isi yang penting dia. Okay. Cara nak jalankan dia. Ayat tu korang buat sendiri lah.
kan. First tu kita kena ada jarandi, dan sediakan jarandi. Okey, kemudian pastikan orang tu bersedia untuk ambil bacaan nadi. Okey, dan bacaan nadi dia ambil dalam masa 1 minit. Kemudian buatlah ulang langkah 1 hingga 3 tu dengan orang yang lebih berusia. Catatkan bacaan dia macam nadi tu. Dah buat-buat untuk orang yang muda, kau just last kali just tulis je. Ulang semula langkah bla 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 dengan orang yang lebih berusia. Macam tu. Tu saja kalau keluar soalan pasal nadi ni memang senang lah. Okey. Okey, kemudian last kali ni suruh ramalkan ni berdasarkan kotak ni lah ramalkan. Dah 9 bulan 110 30 tahun 70. So nak ramalkan ni just letak di tengah-tengah lah. Jadi di antara 110 tu dia letak dalam 90 ke. Okey. Okey lah tu. Dapat dah total 10 markah. Untuk prosedur ni korang buat 10 prosedur pun boleh. Kalau rasa ni kan 10 prosedur. Dia nak 4, tapi dia nak tetap dia nak 4 markah juga. Okey, tak dapat dah 10 markah. Tapi kalau untuk soalan nadi dia tak ada lukisan. Rugi sikit lah. Kalau untuk soalan eksperimen lain mungkin ada lukisan. Lukisan pun kalau betul dapat markah. Terus kalau lukisan salah, salah lah. Okey. Contoh macam trial tu. Lukisan tu katanya kertas X tu di bawah ni. Apa? Di bawah kelalangkun. Bukannya dimasukkan dalam kelalangkun ni kan. Di bawah. Dapat 1 markah. Kena label kan. Dapat 1 markah untuk lukisan. Tinggal lagi 3 markah je untuk prosedur. Tu tak boleh lukis. Okey. Ni 5 ni bukan soalan eksperimen. Okay. Kemudian kita ada soalan seterusnya. Ni eksperimen buat apa? Ni eksperimen buat apa ni agak? Fadli ni siapa? Saya tak kenal Fadli siapa? Cikgu. Kelas apa? Kelas Osman. Oh, tak kenal. Okay. Ni eksperimen apa? Agak-agak bab apa? Kalau kita baca dia punya statement tu, rasa-rasanya dah tahu dah. Ni topik apa? Apa ni? Bab 6. Bab 6 kan? Bab 6. Ini sokongan. 1 tulang berongga, 1 tulang padat. Tapi, kalau eksperimen, takkanlah kita betul-betul nak gunakan tulang berongga dan tulang padat. Betul tak? Macam kita buat daripada kertas. Takkanlah kita nak ambil tulang burung dengan tulang orang nak compare kan. Memang rentak lah cerita dia. Okay. So, kita gunakan kertas. Okay. So, kita highlightkan ni. Tulang berongga. Tulang padat. Ni kita tahulah dia punya bab adalah bab sokongan. Okay, kita nak buat pernyataan masalah. Pernyataan masalah tadi ingat tak? Mesti kena ada adakah. Adakah? Adakah apa? Last kali mesti kena ada tanda soal. Adakah? Apa dia? So, kita nak comparekan apa ni? Tulang berongga dan tulang padat. So, siapa lagi kuat? Tulang berongga. Tulang berongga lagi kuat. Okay, dia dah bagi dah ni. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. So, kita tulis adakah salin balik tu. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Ini pun kita dah buat peka dah. Kita dah buat dah peka kan. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Adakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat? Okey. Dah siap. Dah dapat 1 mark.
1 markah. Soalan ni lagi gila tau. Sebabnya soalan ni, dia tanya hipotesis. Ini sedangkan hipotesisnya dia dah bagi dah di atas. Ni hipotesisnya. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Salin balik je. Jaranglah jumpa soalan macam ni. Dia bagi hipotesis ni. Salin balik. Dapat lagi satu markah. Okey. Okey, baru kita rancang eksperimen. Tujuan. Mesti ada perkataan untuk. Perkara ni untuk apa? Untuk mengkaji, untuk menyiasat, untuk kali ni untuk membandingkan. Membandingkan kekuatan tulang berongga dengan tulang padat. Itu tujuan. Lagi satu markah lagi dapat. Cik, nampak macam senang je. Okay. Satu markah. Bila masa exam tu yang tujuan pun dah lebur. Tujuan diri, tujuan hidup pun dah hilang. Okay. Kemudian kita kena pasti boleh ubah. Nampak tak? Tadi boleh ubah tadi ada 3 markah kan. Ni. Boleh ubah kali ni 2 markah. Jadi kalau orang yang dia alert tu dia akan bagi 2 je lah. PM1, PB1. Kalau boleh 2 tu biar PM dengan PB. Jangan bagi PD dulu. Jangan bagi dimalarkan. Bagi PM, PB. Dapat 2 markah. So PM dia apa dia? Kita berarti cikgu tu ajar pada Dewan. Kalau tak tahu nak bagi parameter, kita just nyatakan tulang berongga dan tulang padat. Tu pun dah kira PM. Tapi kalau yang jenis yang boleh nyatakan parameter tu, jenis silinder lah. Jenis silinder. Kalau tak tahu tu, buatlah silinder berongga dan silinder padat. Jenis silinder. Seterusnya, yang kita nak cari adalah bilangan buku yang boleh disokong. Sebab apa? Bila menyebabkan tulang ni tak ada eksperimen lain dah. Menyebabkan tulang ni mestilah eksperimen buku teks tu. Mesti eksperimen tu. Nampak dia bagi penutup kotak. Okey, dia bagi penutup kotak. Okey, saya tak boleh highlight kan. Dia bagi penutup kotak. Ni. Buku teks semua ni kalau saya nak. Kita selalu minta buku teks kalau tak boleh. Okey. So, confirm dia suruh kita buat meja. Suruh kita buat meja. Okey. Ni boleh lukis. Dapat lukisan. Ni boleh lukis. Dapat markah kalau lukis. Lukis. Labelkan. Meja ni berongga. Label lagi satu adalah padat. Dapat 1 markah untuk prosedur ni. 1 markah. Okay. So, first kena buat apa? First, kita gulungkan kertas membentuk silinder. First, kita buat yang berongga dulu. Silinder berongga. Okey. Buat 4. Buat lagi 3. Janganlah tulis buat lagi 3. Korang tulis dah bahasa elok lagi. Okay. Janganlah buat lagi 3. Okay. Dan buat lagi 3. Okay. Lekat silinder pada setiap pucu. Pada setiap pucu penutup kotak untuk membentuk meja. Kemudian letakkan
buku teks satu persatu. Satu persatu. Rekod bacaan buku teks yang boleh ditampung. Buku teks. 6. Ulang balik langkah. Ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan silinder padat. Walaupun prosedur je 6 tapi makan tetap 4. Sebab apa? Contohlah kau buat 6 prosedur. Yang salahnya ada 3. Salah, ni salah. Ni ni salah. Ni pun salah. Ada 3 lagi. 3 ni betul dapat 1, 2, 3. Lukisan 1 dapat 4 markah. So tak semestinya prosedur kita buat tu kadang-kadang betul kan. Okay. Itulah. Okay, buat je. Penjadualan data pula. Data macam mana nak buat. Data mesti kena ada PM dan PB. Ambil benda PM, PB. Okey. Rongga padat. Bilangan buku. Tak kisahlah ni 20 ke, ni 10. Tak perlu isi pun tak apa. Kau jangan isi berapa bilangan buku, tak isi. Dia ke kosong saja. Okey. Alright, boleh. Okey, yang ni kena isi lah. Yang tulang berongga ni kena isi. Rongga yang padat. Okey. Boleh ke kombo ni? Okey tak ni? Boleh. Risau kan? Boleh kan? Okey. So, dia adalah step by step dia kan? Okey. Ayat tak perlu ayat baku sangat untuk buat eksperimen tu. Prosedur tu tak perlu ayat yang copy paste daripada buku. Siapa yang boleh hafal buku teks kan? Tak ada orang boleh hafal buku teks. Okay. So, tak perlu tu. Kita just gunakan ayat yang betul. Gulungkan. Okey. Lekatkan. Letakkan. Masukkan. Tak perlulah kita nak tukar ayat tu jadi ayat pasif ke ayat tu. Okey. Yang penting adil. Dan betul. Janganlah eksperimen tulang kau pergi suruh bakarkan kacang tanah. Itu memang salah. Jelas-jelas salah. Walaupun ayat kau tu cantik. Okay. Tetap salah. Okey. So, ni sebenarnya saya ada bagi dalam Google Drive juga. Okey, siapa yang teringin nak buat, boleh buat. Okey. Ni tengok, ni eksperimen. Okey, kalau ni apa? Ni pagar. Satu pagar keluli, satu pagar besi. Tengok tak? Dia, kenyataan ni dia bagi untuk kita punya panduan tadi. Untuk kita buat eksperimen apa. Satu keluli, satu besi. Dah selesai lah alloy. So, kita punya eksperimen adalah paku besi dan paku alloy direndamkan dalam air. Dan eksperimen kita jangan kau pergi rendam pagar ni. Jangan kau pergi cabut pagar tu kan. Okey. Yang cabut pagar orang, pagar rumah Encik Hashim, Encik Awal juga. Cabut pagar dia kau pergi rendam layar. Janganlah. Okay. Dia sekadar situasi nak menunjukkan apa tajuk eksperimen kita. Tahu tak? Okay. Sebenarnya nak ni saya tak bagi jawapan lah yang alloy ni. Kalau saya share dah soalan dia, nanti korang buat lah ni. Okay. Kalau nak cek jawapan boleh tanya saya. Buat dulu. Nanti saya akan masuk sekolah ni, saya akan bagi saya cuba bagi untuk semua lah, untuk semua. Saya bincang tengok untuk bagi soalan eksperimen dan juga jawapannya, supaya kalau orang yang susah sangat tu dia cuba hafal ke apa ke kan. Kita ada lagi 2 bulan sampai 2 bulan lah, sebenarnya lebih 2 bulan lah untuk eksperimen untuk SPM. Okay. So ni pula, tengok ni tajuk apa. Satu ada tonggeng satu je. Ada lagi ada 2. Mana lagi berat? Mestilah yang lagi berat. Mana lagi susah tolak? Yang satu ke yang 2? 2. Mestilah yang 2 susah tolak. Maksudnya apa ni? Kita sebelum pasal apa? Inisial. Yes. Jisim lawan inisial, nampak tak? Tapi kau jangan buat eksperimen troli.
Dia sudah nak beritahu kita kena buat eksperimen untuk mengkaji antara jisim dan inersia. Itu je. Dan kau pergi buat eksperimen troli. Okay, antara jisim dan inersia. Tapi soalan A dengan B ni kena berpandukan atas. Sebab dia kata apa? Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Maklumat di atas. Okey. C tu baru kita buat satu eksperimen yang baru. Baca soalan. Okey. So pernyataan masalah ni contohnya kita boleh buat. Adakah jisim? Adakah jisim sesuatu objek? Apa dia? Apa ayat yang sesuatu objek? Mempengaruhi inersia objek tersebut. Itu kita punya pernyataan masalah. Tanya soal jangan lupa. Okey, hipotesis. Hipotesis nak buat macam mana? Okey, hipotesis kita boleh gunakan perkataan semakin apa? Semakin besar atau tinggi kan, atau semakin besar jisim, semakin besar ini inersia. Okey. Itu saja. Yang C ni saya tak buat. Nanti ni cuba kau buat sendiri. Tujuan mula ubah prosedur kaedah. Allah. Ke Telegram tu ke. Okey. Okey, korang cuba buat sendiri. Korang tengok eksperimen ni. Eksperimen ni dia ayunan. Pasal ayunan plastasi. Ayunan. Cuba buat. Kalau rajin lah. Bukannya paksa pun. Tak wajib pun. Tak berdosa pun kalau tak buat. Okey. Sunat. Ni pun saya ada bagi juga. Ni pula eksperimen tingkatan 5. Semua eksperimen tingkatan 5. Tapi tak semua lah. Maksudnya ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan. Ada 3 je. 3 soalan. 1, 2, 3. Bawah ni bukan eksperimen. Apa yang nak cuba boleh cuba nanti. Kalau nakkan nak semakan jawapan boleh tanya. Okey. Okey dah buat eksperimen ni. Ni pun saya akan share juga. Share. Nanti saya akan share benda ni. Okey. Itu saya dah pergi dah seminar untuk kejutan akhir kan. SPM Science. Okey. So jadilah bagi tips sikit kan untuk skor saya ni. Untuk pengetahuan korang siapa yang dah, bukanlah saya nak bagi korang rasa lega ke apa kan, tapi sesiapa yang dapat 50 dan ke atas tu sebenarnya kita dah boleh bayangkan yang di SPM sebenar tu kita akan dapat B lah sekurang-kurangnya. Okay. Yang dapat 50 dan ke atas tu kita dah boleh, kita bayangkan kita dah boleh target yang kita boleh dapat B ataupun A dekat SPM. Tapi tak masuk 50 tu dah A. Cumanya kalau korang top up sikit lagi tu sebenarnya boleh sebenarnya dapat A. Sebabnya kadang-kadang A tolak tu 70 kan kalau dekat sekolah. Kan? A tolak tu 70 dah A tolak. Tapi kadang-kadang SPM ni dia dah 60 pun dah kira A tolak. Tu saya kalau siapa yang dapat 50 tu jangan rasa macam ni sebenarnya kita push sikit lagi. Sebenarnya A tolak tu dah boleh dapat lah. A tolak pun jadilah A juga. Orang tak tanya pun A tolak tu dia tambah. Okay. Orang akan tanya berapa A je. Dia boleh dah tambah-tambah koleksi A korang. Okay. Betul tak? Tambah koleksi A kan. Macam Arif kan. Ni ada tak yang siapa tu? Safwan kan. Antara target-target tu, yang hari tu. Okay.
Okay. Buat tambah A. Okay. BM convert A kan. BM. Sejarah. Sains. 3 tu sebenarnya subjek yang bolehlah dapat A. 3. Saja diri tu saya tak tahu lah. Sebab saya tak ambil dulu kan. Tak tahu susah ke. Betul senang bagi korang ke kan. Mungkin bagi korang senang saja diri tu. Matematik pula susah kan. Tentu kan. Tahu lah kan. Okay. So sebenarnya 5 subjek teras tu. BI tu tak pasti korang jenis yang excellent ke tak dalam English kan. So, English ni dia ikut orang juga. Kadang dia pandai sekalipun bahasa dia teruk kan. Okay. So kita sambung yang ni soalan eksperimen kita anggap okey lah. Okay. Saya pakai share juga nanti. Dah share dah pun. Okay. Kat link tu kalau nampak. Okay. Link Google Drive tu boleh tengok. So kita akan sambung yang ni set 2 ni. Kita stop sampai ni. Soalan 7 kita tak stop lagi. Tak buat lagi. Okay. Dan lagi setengah jam. Bolehlah kita share kan. So next punya kelas mungkin kita soalan tu. Next mula kita akan bincang soalan-soalan kertas 1 pula. Kertas 1 pun penting. Mesti dapat 25 dan ke atas kertas 1. Yang saya banyak perhatikan ramai yang dapat separuh daripada 40 masalah sikit. 20 per 40 tu sebenarnya agak rendah. Okay. So macam ni, siapa yang baru masuk ni, tadi kita dah buat soalan eksperimen. Okay. Dan saya share dekat chat box tu, ada link. Okay. Satu link Google Drive, satu lagi link whiteboard. Yang link Google Drive tu banyak ada bahan yang saya pakai ni. Boleh tengok soalan-soalan. Yang lebih-lebih ni boleh buat sendiri. Ni okay. Sebenarnya kita sambung modul oren korang tu, buku surat 86. Itu kita dah buat sampai soalan 6. Yang ni kita sambung soalan 7. Okay, so kita tengok ada ubi kentang. Okay. Terdedah kepada udara selama 2 jam. Okey. Proses apa tu? Asalnya putih dia jadi perang. Proses apa kakak? Semua malu semua. Okey, pengoksidaan bukan memang ada. Okey, proses pengoksidaan. Bila proses pengoksidaan ni banyak student keliru pasal apa tau? Dia keliru proses pengoksidaan ni, dia ingatkan bila proses pengoksidaan ni dia ingat kita kena rendam dengan asid. Bukan tau. Kita tak bukannya kena rendam dengan asid. Okay. Bila melibatkan ni lain tau. Dia lain dengan penjerukan kan. Lain dengan penjerukan. Penjerukan yes, kita rendam dengan asid. Ada ke orang buat jeruk potato? Ada ke? Penjerukan yes, kita pakai asid. Okay. Juga contohnya kita buat jeruk mangga. Kita campur dengan cuka, betul tak? Kan? Kita tak cuka ke apa ke. Okay. Untuk buat asid. Itu lain. Okay. Dan lagi tu yang buat dia keliru adalah ni limau ni. Dia tahu sifat limau ni berasid. Okay. Sebab tu dia buat lagi dia keliru. Okay. Sebab ada limau ni. Limau memang sifat dia berasid. Tapi selain daripada berasid, limau merupakan bahan antioksidan. Bahan antioksidan juga. Jadi untuk bab pengoksidaan ni, cara nak elakkan dia jadi pada perang, okay, tak nak dia perang, kita kena rendam dia dengan bahan antioksidan. So apa pun dia, pengoksidaan ni adalah biasanya bukan berlaku pada makanan je, pada manusia pun berlaku juga, iaitu proses penuaan. Berkedut kan, muka berkedut, dah tua berkedut, ni pengoksidaan lah tu. Okay. Apa yang menyebabkan proses yang lebih cepat adalah radikal bebas. Adalah radikal bebas. Cepatkan pengoksida
mempercepatkan pengoksidaan. Melambatkan pengoksidaan pula, inilah bahan antioksidan. Melambatkan, dia melambatkan pula. Dia melambatkan pengoksidaan. So lawannya adalah radikal bebas, kawannya adalah bahan antioksidan. Sebab tu lah bila korang pakai produk kecantikan, yang lelaki tak ada lah sangat. Lelaki dia biar pakai air wuduk kan. Yang perempuan biasanya dia akan pakai macam-macam serum kan. Kat sini tu dah tulis bahan antioksidan. Sebab itulah dia nak memperlambatkan kedut-kedut di wajah tu. Okay. So bila kita terdedah radikal bebas ni contohnya apa? Contohnya asap rokok. Asap rokok contohnya. Itu radikal bebas lah. Okay. Asap rokok, asap-asap kilang, bahan bertoksik. Bila kita terdedah dengan tu, kita cepat tu sebenarnya. Bukan cepat tu lah, cepat proses penuaan kita tu cepat. Muda-muda dah ada beban lah. Okay, tu mukadimah bab pengoksidaan ni. Sedikit sebanyak lah. Okay. Banyak lagi, tapi tak boleh lah kita nak mentionkan dalam kesemua ni. Okay. Okay, seterusnya tandakan tik. Okay, bagi bahan yang boleh menghalang proses K. Adakah gula? Adakah limau? Adakah cheese? Siapa yang jawab cheese ni beragak lah ya. Cheese ni orang buat guna pisang cheese je. Okay, tak makan untuk menghalang proses pengoksidaan. Okay. Okay, so untuk halang proses pengoksidaan, satu bahan tu mesti kena ada apa? Mesti kena ada vitamin C, vitamin E, likopena, beta-karotina. Apa benda pula ni kan? Mesti kena ada empat-empat ni. So kat sini siapa yang ada vitamin? Mesti limau ni ada vitamin C. Apa-apa saja buah citrus. Contohnya orange, lemon, limau, semua tu ada vitamin C. Vitamin C tu adalah contoh-contoh bahan antioksidan. So kita tanda karat. Gula bukan. Gula tak ada bahan antioksidan. Dalam gula ada apa? Gula ada glukosa. Okey. Boleh? Bagaimanakah bahan tersebut dapat melambatkan proses? Macam mana? Ingat tak tadi bahan apa yang mempercepatkan apa dia ni? Yang mempercepatkan apa dia? Radikal bebas. Yes, radikal bebas. Jadi, bila dalam badan kita ada radikal bebas dan kita ambil bahan antioksidan, dia akan bertindak balas dengan radikal bebas tu tadi. Okay, so kita tulis bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas. Okey. Dengan radikal bebas. Bila dia bertindak balas kan, radikal bebas tu akan jadi satu sebatian yang stabil. Okey. Asalnya radikal bebas ni tak stabil. Dia adalah yang tak stabil. Dia kekurangan satu elektron. Dia minus satu elektron. Bila dia kekurangan satu elektron, dia tak stabil. Bila tak stabil, dia buat apa? Dia nak mencuri elektron orang lain untuk mencukupkan elektron dia. Sebab itulah dia jahat. Itu radikal bebas ni adalah benda yang jahat. Dia tak cukup satu elektron, dia nak usik benda lain lah. Dia usik lah benda-benda lain dalam badan kita. Dapatkan elektron yang mencukupi. Tapi bila dah ada bahan antioksidan, dah nak balas dengan radikal bebas, okey, bahan radikal bebas tu pun akan jadi stabil. Bila dah stabil, dia tak kacau lah kita. Itulah dia punya ceritanya kan. Kanlah cerita kacau ke tak kacau kan. Nak bagi senang faham. Bagi senang faham apa itu bahan radikal bebas.
Okay. So next. Produk kesihatan mendapat permintaan yang tinggi pada masa kini. Contohnya suplemen. Ni ada dalam soalan terakhir pun ada pasal suplemen. Tanya wajar ke ambil. Jelaskan mengapa situasi ni berlaku. Tengok tak? Ni. Ada berapa markah? 2 markah. Jadi mesti kena ada bagi 2 isi kalau boleh. Sebab ada 2 markah. 2 isi dan penerangan tu. Baru kita akan dapat 2 markah. So, apa dia? Apa dapat permintaan yang tinggi? Pertama sekali sebab orang sekarang ni gaya hidup yang sibuk. Menyebabkan tiada masa untuk bersenam. Orang kerja balik petang, tak ada masa nak bersenam. Jadi just makan suplemen je lah. Okay? Makan suplemen. Ni faham ke tulisan saya? Apa dah. Okay. So bila dia tu tak ada masa untuk bersenam. Okay. Terus yang kedua. Untuk memastikan tahap kesihatan pada aras yang tinggi. Sebab sekarang ni banyak penyakit. Kan? Terutama waktu COVID dulu, macam-macam suplemen dia jual untuk meningkatkan imunisasi badan. So, ataupun kita betul untuk meningkatkan imunisasi badan. Terutama sekarang ni kita banyak terdedah. Kita terdedah dengan asap itu, asap ini. Kan? Pergi je pakan sikit, dah ada asap kereta, asap lori, asap kilang. Itu pun benda-benda tu boleh menyebabkan kita sakit sebenarnya. Okay, so dengan adanya produk-produk ni, dia perbekalkan bahan antioksidan kat kita. Sebabnya makan produk ni lagi mudah daripada kita makan sayur, makan buah. Jarang lah kan. Kita lagi, kalau vitamin ni kita makan sebiji. Kalau buah mungkin kita kena makan 3-4 biji. Okay. Cumanya harganya mahal lah dibandingkan dengan harga buah. Seterusnya, kadang-kadang produk kesihatan menyebabkan hati yang mudahkan masalah mungkin api. Bila kesan sampingan produk kesihatan ni apa dia? Rasanya akan melibatkan kita punya apa ni? Buah pinggang. Buah pinggang. Penyakit buah pinggang. Sebab apa? Sebabnya bila bahan kimia ni kita kena proses. Buah pinggang kita kena proses untuk menapis. So, bayangkan hari-hari korang makan benda ni. Hari-hari dia kena tapis. Dan setelah dia rosak. Tapi apa rosak. Okay. Tak larat bekerja dah. Okay. Sebab tu kita ni kalau digalakkan supaya jaga kesihatan. Awal-awal muda ni jaga kesihatan. Supaya kita tak kerap mengambil ubat. Okay. Janganlah kalau boleh usia 17 tahun, kurang 18. Macam saya lah. Janganlah cuba dapatkan penyakit yang membuatkan kita tu akan konsum ubat hari-hari. Itu mengelakkan buah penyakit kita rosak. Kalau umur 50 tak apalah. Kan umur 50, 60 tu makan ubat tu okey lah. Okay. Ni pun berapa lama lagi nak hidup kan kalau 60 macam tu kan. Yang jahat bunyi kan. Tapi itulah hakikatnya. Bunyi macam nak suruh orang mati je. Tapi itulah, kalau dah tua tak apa. Dah tua, standard lah makan ubat. Muda-muda makan ubat ni susah. Okay, kemudian ni adalah hidrokarbon. Okay. Dia ada bagi 2 jenis sebatian karbon. Okay. Sebatian karbon ni mesti kena ada unsur ni, karbon dan hidrogen. Okay. Sebatian hidrokarbon. Okay, mesti ada hidro, itu ada untuk hidrogen, karbon tu untuk
So, ada yang tahu ni namanya apa? Apa dia? Okay, ini ada alkana. Ini adalah alkina. Tak tahulah korang ingat ke tidak kan, tapi ni bab 5 kot, bab 5 kata 5. Macam mana kita nak kenal alkana dan alkina ni? Adalah pada dia punya bond ni, ikatan dia ni. Okay. Nampak tak alkina ni ikatannya ada 2, ikatan ganda 2. Namanya ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2. Bila nampak je ada ikatan ganda 2 tu, dia adalah alkina. Kalau ikatannya satu je, alkana. Satu alkina, satu alkana. So, dia punya jawapan A ni, dia kata berikan siri homolog bagi unsur Q. So, alkina lah. Okay, bagi unsur Q adalah alkina. Kalau ada suruh nama kan, namakan unsur Q, macam kita nak namakan. Okay. So, untuk nama kan kita ada beberapa siri nama itu. Yang pertama, sekiranya ada satu C, satu karbon, panggil metana. Tapi kalau untuk alkina, satu C kita akan panggil metina lah. Metina. 2 C, 2 karbon, kita akan panggil apa kalau 2? Tak ingat. 3 propana. Ni kau boleh tengok kat buku. 3 propina. Kalau untuk alkina, propina. 4 C kita panggil butana. Kalau 4 C dekat alkina, kita panggil butena. Dia ada nama-nama dia. Okay. So kalau dia ni ada 4 C, so butana lah. Butana. Yang ni ada 2 C, saya tak ingat. Tak pasti nama dia macam mana. Lupa pula. Etana. Okay. Etana. Yang ni etana. Kalau ada double bond, ada katakan itu, kita panggil etina. Beza dia E dan A tu. Kalau ada satu je, ikatan A. Kalau ada 2 E. Okay, sampai 10. 10 dekana. Ni dekina. Sampailah 10. Okay. Tu kena tahulah nama-nama dia. Okay. Unsur mana kamu punya siri homolog yang sama dengan gas metana? Tengok tadi, mana metana? Yang saya senaraikan tadi. Metana kat sini. So, unsur P lah. Yang P. Jawapannya pada P. Jawab je P. Cadangkan satu bahan organik yang boleh menghasilkan gas metana. Ada yang tahu? Ada gas metana ni merupakan kalau korang pergi kat lembu. Okay, korang pergi kat lembu tu, korang pergi tunggu kat dia botol tu kan. Kalau korang bertuah tu, kalau ada kentut tu, itu adalah gas metana. Kentut lembu tu adalah gas metana. Okay. Kalau bertuah lah, siapa yang bertuah pun dah kena kentut lembu kan. Okay. Pergi kat lembu tu, pergi kat punggung dia, tunggulah. Dan dia tengah makan tu, kau tunggu belakang dia. Dia melepas angin ke kan. Kau bau smelly tu, bau busuk tu lah, gas metana lah tu. Okay. So, ataupun manusia kan. Kat kelas tu, tiba-tiba bau something kan. Gas metana tu. Tapi tak ada seorang pun mengaku kan. Itu biasa kan. Dia kentut-kentut tak mengaku. Perangai kan. Siapa lah punya perangai tu. Okay. Okay, guna cara satu bahan organik. So, apa yang boleh menghasilkan gas metana adalah sisa makanan. Sebab tu bila kita makan, ataupun lembu tu makan, lepas makan-makan dia kentut. Dia menghasilkan gas metana. Kita dah makan, kita dah proses sisa-sisa tu, kita dah kita akan boleh menghasilkan gas metana. Ataupun kau pergi kat najis lembu tu. Kau pergi cium bau tu. Gas metana tu. Okay.
Jangan buat Yang orang ingat apa pula. Satu perbezaan antara hidrokarbon P dan Q. Satu lagi saya nak tekankan, bila soalan ni tak apalah satu perbezaan. Bila soalan disuruh banding beza. Banding beza. Mesti bagi satu persamaan, satu perbezaan. Baru dapat 2 mark. Bila kita banding beza, mesti bagi satu persamaan, satu perbezaan. Ada soalan dekat trial SPM. Soalan pasal termometer. So, banding bezakan termometer P dan termometer Q. So, mesti bagi satu persamaan dan satu perbezaan termometer tersebut. Tapi kalau macam soalan macam ni, tak apalah. Saya nyatakan satu perbezaan je. Okay. Satu perbezaan saja. Okay. So, apa beza dia? Beza dia yang kita boleh bagi adalah satu P tu. Saya boleh ada P ikatan P adalah ikatan ganda 1. Q ikatan ganda 2. Ini dah dapat 1. Okey, 1. Yang kedua kita boleh buat dia punya formula. Formula dia punya macam mana kata? Formula kimia dia. Okey. P formula kimianya CN H2N tambah 2. Apa tu N tu? N tu adalah bilangan karbon. Contoh kat sini kita kira bilangan karbonnya ada 4. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. So N tu kita gantikan dengan 4. So kita punya formula kimia adalah C4 H2 darab 4 tambah 2. So kita akan dapat C4 H10. So kita kira balik, betul tak? H tu 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? Okay. Nampak tak? Betul. Jadi itu untuk alkana. Q pula dia punya formulanya untuk mencari dia adalah CN H2N. Contoh yang kat atas tadi, karbonnya 2 bagi Q kan. So kita masukkan 2 sini. H2 darab. So kita dapat formulanya C2H4. So kita kira, betul tak H ada 4? Nampak? Ada 1, 2, 3, 4. Itulah bezanya. Dapat lagi 1 markah. Tapi kat sini 1 markah je. Okay. Boleh tak? So kena hafal lah ni. Nak untuk mencari bilangan karbon, bilangan hidrogen. Sekiranya karbon dia berapa? Bab hidrokarbon. So D. Okay. Penggunaan petroleum seiring dengan peningkatan jumlah kenderaan bermotor. Berikan 2 kesan penggunaan petrol tanpa pelambung pada udara. Apabila penggunaan kenderaan motor bertambah. Apa kesannya sekiranya kita gunakan kenderaan bermotor? Apa dia akan keluarkan asap? Bila keluarkan asap, dia akan jadi bila keluarkan asap, dia akan jadi jerebu kan? Jerebu ke pencemaran udara ke. Tapi sekarang ni dia gunakan petrol tanpa pelambung. Petrol tanpa pelambung ni dia lebih okey lah. So bila kita gunakan, dia dapat mengurangkan jerebu. Berbeza dengan kita gunakan petrol dengan pelambung. Okay, satu lagi boleh kurangkan pencemaran udara. 2 markah. Sebab ada 2 markah, kita bagi 2 isi 1. Okey. Boleh. Seterusnya. Okey, ni bab lukis-lukis. Okey, so kini kita akan
Kita jawab soalan yang tak melukis dulu lah. Last. Kita jawab soalan last. Okey. Soalan 9. Fasa kelima sekitar hayat botol plastik. Ini adalah 5 fasa kita hayat botol plastik. Pertama dah ada, kedua dah ada, tiga dah ada, empat ada, kelima tu. Kelima ni dia punya fasa dia adalah fasa pelupusan. Berikan satu cadangan untuk mengatasi masalah fasa kelima. Kan? Macam mana untuk kita nak kurangkan fasa pelupusan tu? Macam mana kita nak kurangkan penggunaan botol ni? Apa kita boleh buat dengan botol tu? Kita semula. Supaya kita tak perlu lupuskan. Yes, kita boleh kitar semula. Guna semula. Okay, kitar dengan guna semula ni beza. Guna semula ni just kita potong tu jadi pasu ke. Okay. Okay, seterusnya. Fasa kelima tidak diurus dengan baik. Ia akan memberikan buruk kepada ekosistem alam sekitar. Apakah fasanya? Sekiranya kita tak lupuskan botol plastik tu dengan betul. Okey. So kesan dia dah. Korang tahu tak yang plastik ni dia boleh bertahan sehingga 1000 tahun. Boleh bertahan sehingga 1000 tahun. Jadi sekiranya kita tak uruskan dengan baik benda ni kan. Bayangkanlah dalam masa 1000 tahun tu dia akan kekal kan kita punya dekat tanah ataupun ekosistem kita kan. So sekiranya ada dalam tanah akan jadi kurang. Tanah akan kurang subur. Okey, kurang subur. Yes. Okey. Lagi itu boleh mencemarkan alam sekitar. Contohnya dia ke sungai ke apa kan, dia akan mencemarkan alam sekitar lah. Sebabnya plastik ni bukan senang nak lupuskan. Kalau kita tanam sekalipun dia akan kekal 1000 tahun. Okay. So ni soalan lukis ni saya tak ada bakat lukis. Pertama pakai pen ni. Okay. So saya tak lukis lah. Okay, ni alam optik. Okay. Alang kita saya bagi jawapan je lah yang habiskan ni. Saya habiskan. Lukis je saya tak bagi. Lagi kat situ kita tengok kanta pembesar. So dia punya ni kanta cembung. Saya bagi jawapan tu lah. Nak habis lah. Kanta cembung. Kelebihan telefon pintar yang dilengkapi dengan lebih dari satu kamera. Apa dia? Boleh fokus pelbagai jarak. Boleh membuatkan kita fokus pelbagai jarak. Contohnya kita nak zoom jauh boleh, nak zoom dekat boleh, zoom in boleh, zoom out boleh. Okey. Apakah patut dilakukan bila juru foto tersebut pada kameranya untuk menggunakan foto A menjadi foto B? Ini saya just bagi jawapan. Tukarkan jarak fokus daripada panjang ke pendek. Daripada pendek ke panjang. Tukarkan jarak fokus. Raza menggunakan skema dalam hutan pada terjun mereka melihat bulan dan bintang langit. Okey, dia gunakan teleskop. Dapati imej tidak jelas. Kenapakah keadaan tersebut berlaku? Okey, so saya bagi jawapan dia kerana rambatan sinar fokus tidak jelas. So, 2 kelas. Hari tu kita 2 kelas ni kita sempat habiskan ni lah. Soalan 1 sampai 10. Set 2. Ni pun saya ada share. Saya ada share benda ni dekat dalam Google Drive. So boleh check semula. Okey. Lukisan ni saya tak lukis.
Okay. So untuk malam ni saya terpaksa cancelkan kelas sesi malam saya rasa. Okay. So siapa yang ada kawan-kawan nak masuk malam tu tolong beritahu lah. Okay. Beritahu kat kawan. Sebab ada saudara yang kahwin esok kendurinya, jadi kena tolong-tolong sikit. Ada. Okay. So ada beberapa soalan sebelum kita labuhkan tirai. Kalau ada kelas ahli yang nak tanya markah tu boleh dah. Tapi tanya personal lah. Maksudnya jangan tanya daripada orang. Okay. Okay, saya ada soalan. Abang ni saya save dulu. Kita save. Okay, dah save, kita share Google Drive tadi. Google Drive. Ni, korang tengok ni. Kelas waktu cuti. Ni. Saya ada share kan. Okay, ni. So, boleh tengok. Ni saya padam dulu. Saya remove. Saya masuk yang baru. Okay. So, ada soalan? Kalau tak ada, boleh dah nak bentang sejadah kat masjid tu kan. Okay. Saya tengok chatbox je. Link tu jangan lupa ambil. Okay. Link. So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan kelas kita hari ni. Okay. So, terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.